Okey, baik. Hidung, lagi. Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya nak cerita tentang kisah Nabi Muhammad SAW dan parit. Hari ini kalau kita cerita tentang parit, terbayanglah zaman kanak-kanak mandi parit. Ini rakaman ini dibuat waktu saya jalan-jalan dengan anak syurga, dan saya ternampak ada budak-budak sedang mandi parit. Seronoknya mereka. Dan anak syurga saya pula bila melihat kejadian ini pun nak mandi. Saya dah halang dia nak mandi juga. Maka sementara anak syurga saya ni mandi, kita dengar sedikit tazkirah santai, tapi sampai insya-Allah. Ianya adalah tentang kisah Nabi Muhammad SAW dan parit. Tahukah anda bahawa pada zaman Rasulullah SAW berada di Madinah, selepas kejayaan perang Badar, orang Islam 300 orang lawan dengan orang kafir 1000, mereka kalah. Kemudian orang kafir ni bergabung. Sebab itulah dipanggil Ahzab. Serangan tentera Ahzab bergabung untuk menyerang Madinah. Gabungan antara Yahudi, Badui, musyrikin Quraisy dan beberapa puak kafir. Jumlah tentera Ahzab ni adalah 10,000 dengan 600 tentera berkuda dan 1,500 penunggang unta. Orang Islam masa tu dalam 3,000 je tentera. Jadi bila sampai berita tentera Ahzab nak datang, Rasulullah SAW masa tu dengan umat Islam sedang berpuasa. Jadi dalam perang Badar, Rasulullah mengambil strategi menguasai sumber air dengan mengepung perigi. Perang Uhud menguasai bukit-bukit untuk pertahanan pasukan memanah. Kali ini umat Islam mengambil strategi bertahan dalam kota untuk menghadapi serangan musuh. Maka bila mesyuarat, cadangan bertahan dalam kota ini adalah syur ataupun saranan daripada Salman Al-Farisi berdasarkan strategi perang zaman Empire Sazan di Parsi. Mereka menggali parit sebagai kubu pertahanan untuk menghalang kemarahan musuh, dan musuh terpaksa mengepung di luar kota. Satu pendekatan perang yang belum pernah dialami oleh orang Arab Quraisy sebelumnya. Sepakat dengan cadangan Salman Al-Farisi, kerja-kerja menggali parit dilakukan oleh Rasulullah SAW bersama para sahabat bermula 16 Ramadan, sampailah dekat-dekat nak raya. Maka pasukan Ahzab telah tiba 10,000 di Madinah pada awal bulan Syawal. Mereka mengepung Madinah dengan seluruh kekuatan, tapi kuda-kuda mereka tidak dapat memasuki kota Madinah disebabkan oleh parit tersebut. Bila perang berlaku, tentera yang masuk dalam parit mudah dibunuh, buatkan mereka berundur. Perlawanan secara berdepan waktu mencabar dimenangi mudah oleh orang Islam Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kemudian oleh kerana gabungan musuh banyak ketua, mereka saling bergaduh sama sendiri bila masing-masing tak berjaya nak serang. Kemudian datang bantuan daripada Allah, berlakulah ribut dan angin kencang hingga tercabutlah kemah, dan mereka pun tak mampu hidupkan api, buatkan mereka kesejukan, kepenatan. Lalu mereka berundur dan mengaku kalah. Diriwayatkan jadi itulah sebuah ringkas kisah Rasulullah SAW dan parit. Dan jika bercerita tentang parit juga, hadis-hadis tentang menggalakkan anak-anak belajar berenang, memanah dan berkuda. Maka di sekitar Mekah pun ada parit-parit air yang mana Rasulullah pernah dikatakan mandi dan berenang. Maka itu muncul hadis-hadis tentang
galakkan mengajar anak-anak berenang. Okey, cerita lain tentang parit diriwayatkan daripada Al-Hakim Bahaki. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa beriktikaf sehari mengharapkan Allah, maka Allah jadikan antara dia dengan neraka 3 parit, yang mana jarak di antara satu parit itu adalah langit dan bumi. Dan ada hadiah lain, siapa yang berjalan untuk memenuhi keperluan saudaranya, maka hal itu lebih baik daripada beriktikaf selama 10 tahun. Dan siapa yang beriktikaf selama 1 hari dengan ikhlas untuk mendapatkan keredaan Allah, maka Allah akan membuatkan 3 parit yang memisahkannya dari neraka. Setiap parit jaraknya lebih jauh daripada jarak antara langit dan bumi. Wallahu alam. Selamat belajar berenang, selamat belajar berkuda, selamat belajar berperang, selamat belajar bermujahadah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum.